tunggu je view 1-2 orang jadilah. Ramai sangat ada ni jogging kat sini. Tak pernah ramai macam ni. So, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syah. Hari ni saya continue live video saya pasal perkongsian saya bagaimana saya boleh sembuh daripada anxiety dan reflux. Okey. Boleh komen tak, boleh dengar tak suara saya dengan elok sebab saya baru je start live. Boleh dengar tak elok? So, insya-Allah perkongsian saya pada pagi ni akan memberi manfaat kepada kalian. Sebab ni adalah antara rutin yang hampir saya wajibkan untuk cepat sembuh, iaitu beriadah dan berjemur di matahari pagi, senaman. Sebab dekat matahari pagi ni ada banyak zat dia. Ada banyak zat untuk tubuh kita, apatah lagi tubuh kita yang tengah tak sihat. Demikian juga dengan mental, maksud saya demikian juga dengan jiwa kita, fikiran kita. So dekat matahari pagi ni ada ubat yang percuma, yang tidak akan tergantikan dengan suplemen pun. Okay, ada banyak suplemen dekat sini, tapi grade A punya. Alright. Kalau kita tak sihat kan, kita buat satu. Dekat matahari pagi ni kita boleh dapat enzim serotonin. Enzim serotonin tu membantu kita untuk mudah tidur dan tidur dengan lena pada malam hari. Okey. Enzim serotonin tu kita boleh dapat daripada teriknya matahari pagi macam sekarang. Kita boleh dapat secara percuma. So untuk orang yang anxiety, of course lah, tidur tu penting kan. Sebab orang yang ada anxiety susah nak tidur sometimes sebab dia penat, tak mampu nak berhenti berfikir kan. So enzim ni cukup penting lah untuk kita kurangkan kepenatan kita dengan anxiety tu. Demikian juga dengan orang yang ada reflux. Okey, reflux ni bukan sakit mental, dia sakit fizikal. Sakit fizikal di mana terjadi apabila asid tu naik balik ke atas kan, yang diakibatkan oleh terbukanya katup esofagus dalam usus perut kita. So apa pula manfaat matahari pagi untuk orang yang sakit fizikal, contohnya reflux lah, yang mana reflux ni boleh mengakibatkan banyak komplikasi, sakit yang pelik-pelik lah, 1001 macam lah sakitnya. Macam mana nak tahu yang seorang tu memang sure dia tu pengidap GERD dan anxiety? Okey, boleh pergi jumpa doktor. Sebaiknya lah ya. Sebaiknya jumpa doktor, minta pengesahan doktor. Doktor buat pemeriksaan. Macam tu. Tapi untuk nak kesan sendiri pun boleh juga sebenarnya. Untuk anxiety ni, kalau nak tahu kita ni anxiety ke tak, simptom-simptom dia banyak kan. Simptom-simptom dia banyak, macam cemas, kita terlalu merancang-rancang masa depan, macam masa depan kita khawatir kepada benda-benda di masa akan datang yang belum pasti. Okey, kita tak mampu berhenti cemas, kita tak mampu berhenti berfikir, gelisah, kita tak mampu berhenti gelisah. Contohnya kita punya badan ni kebas, kaki kiri dan kaki kanan. Kaki kiri dan kaki kanan. Kebas tu pula sebab kita reflux. Okey. Tapi untuk nak tahu kita anxiety, kita kebas tu, kita dah search kenapa simptom-simptom kebas tu, kita search Google. Sakit kebas-kebas gitu contohlah kan. Bila dia jumpa dia nampak antaranya sebab-sebab kebas ni tanda-tanda stroke, tanda-tanda sakit kronik yang lain.
Lepas tu benda tu membuatkan dia trigger, maksud saya bila dia tahu benda tu, antara sebabnya adalah kebas ni antara simptom-simptom untuk dapat stroke. Dia tak mampu nak hilangkan rasa gelisah, dia jadi gelisah. Pasal kebas tu kan dia gelisah berpanjangan. Dia gelisah berpanjangan yang kau-kau punya lah. Dia bukan setakat gelisah dia kata nanti aku dia bukan level kecil-kecil lah dia punya gelisah. Kalau dia gelisah kan, nanti aku nak jumpa doktor ni kan. Jadi aku tak perlulah gelisah sangat, belum lagi disahkan pun kan. Betul tak? Tapi dalam tempo-tempo tu dia dah gelisah kau-kau dan dia dah letakkan, aku rasa aku ni memang confirm lah stroke gitu. Aku rasa aku memang dah confirm stroke. So sakit kronik. Jadi dia dah risau dah gitu. Dia risau tu tak mampu nak lari daripada kerisauan tersebut. Macam tu. Begitu juga lah dengan simptom-simptom lain. Dan kalau orang anxiety ni dia kuat mengelamun, okey? Dia kuat mengelamun. Sikap dia yang kuat mengelamun tu lah yang akan buat anxiety tu makin teruk. Kalau kita mampu ubah, kita mampu stop sikap mengelamun tu kan, kita dah hampir kepada kesembuhan. Contohnya time tak ada orang, ada aktiviti-aktiviti yang boleh membuatkan kita cenderung untuk mengelamun. Antaranya kita basuh pinggan kan. Kita basuh pinggan tak ada orang kat tepi, kerja tu senang pula kita basuh. Jadi otak kita tu free sangat. So masa tu lah kita start mengelamun. Mengelamun dia pula yang benda-benda negatif kan. Benda-benda memikirkan masa depan yang tak pasti, yang membuat dia bertambah gelisah je. Itulah orang anxiety. So kalau dapat kat perangai mengelamun tu, sekejap je sembuh. Silent Arif Rahim, silent reflux sakit dada. Ya, silent reflux sakit dada sebab asid perut tu dia naik ke dada. Okey. Dia naik ke saluran-saluran yang tidak sepatutnya. Macam dekat kita makan, makanan tu tidak membuat iritasi kepada kita punya saluran pemakanan kat sini. Kita makan, dia masuk sampai ke katup esophagus dekat mulut hati ni kan. Lepas tu dia masuk ke perut. Dekat perut tu lah ada asid. Apabila makanan masuk, asid tu akan keluar sendiri automatik, yang mana tujuan dia untuk menghadam pemakanan tersebut. Dan asid tu sangat acidic lah. Okey. Dan apa yang masalahnya, asid tu naik semula ke atas. Naik semula ke atas sebab longgarnya katup esophagus kita tersebut. So itu permasalahan yang lazim tidak semestinya, tapi kebanyakannya yang jadi reflux ni sebab benda tu. Hampir semualah gitu. Hampir semua ada masalah katup esophagus tu longgar. Dia naik semula ke atas. Sebab itulah kita sakit dada. Silent reflux juga antaranya simptom yang sangat kuat adalah tekak merah. Cuba buka tekak tu, tengok cermin dekat belakang kerongkong tu merah. Arif Rahim, saya kerap sendawa tapi tak sakit dada. Yes, sendawa. Kalau ada tengok video saya semalam, sendawa tu adalah tanda kita reflux. Kalau kita rasa sihat sangat tapi kita masih ada angin dan sendawa sendirinya, ataupun kita suka paksa sebab ada angin, itu tandanya kita masih reflux. Kita masih belum sembuh. Okey, kita sambung. Apa kebaikan dan manfaat matahari pagi ni kepada kita? Selain daripada dia boleh membekalkan kita hormon serotonin untuk membantu kita punya tidur, dia juga ada vitamin D3. Okey, kita berpeluh lah kat sini at least berjalan kaki ke. Dia ada vitamin D3 yang mana bagus untuk kita punya otot. Dia menguatkan otot kita dan bagus untuk usus kita. So macam tu. Kalau nak tahu macam mana sistem ataupun bentuk kita punya esophagus, katup esophagus tersebut, dia, saya minta maaf cakap dia macam dubur. Faham tak? Dubur tu kalau ada objek yang lalu, dia akan fleksibel, terbuka membesar kan, bagi jalan. Lepas tu dia tertutup balik. Otot tu tertutup balik sendiri. Begitu. Jadi kalau tak tertutup, masalah pula kan. Kalau dubur tak tertutup. Begitu juga esophagus. Dia masalahnya, begitu juga esophagus. Untuk kita, bila kita makan something kan, nasi, seketul nasi, dia terbuka, dia tertutup balik. Itu normal.
Yang masalahnya kepada pesakit-pesakit kita ni yang dalam grup ni, dia terbuka dan tak tertutup balik sebab dia dah longgar atas pelbagai faktor. Dia dah longgar atas pelbagai faktor, antaranya kita kerap sendawa, antaranya kita terlalu makan banyak yang acidic dan bergas sampai perut kita penuh kan. Last dia reflux lah ke atas balik, dah tak ada ruang sebab katuk bawah tak standby lagi, penghadaman belum selesai, makanan kita masih suap-suap makan banyak sangat. So macam tu. So apa kaitan dia vitamin D3 dengan katuk tersebut? Okey, dia kan otot. So vitamin D3 tersebut boleh membuatkan otot tu jadi lebih kuat untuk agar lebih tertutup dengan lebih baik. Kan kalau kita sakit kan, dia tak tertutup. So vitamin D3 itulah function dia. Dan struktur yang bersambung dengan esophagus tu jadi lebih kuat, merangsang katuk esophagus kita menjadi lebih kuat, macam tu. So vitamin D3 adalah vitamin yang baik untuk orang yang ada sakit reflux ni. Manakala hormon serotonin yang saya cakap tadi, enzim tu, dia bagus untuk orang yang ada reflux dan anxiety sekali. So begitulah manfaat matahari pagi untuk kita. Kalau kita tak ada masa nak senaman di matahari pagi, kita bolehlah ke farmasi untuk menggantikan keperluan-keperluan tersebut. Contohnya vitamin D3 kita boleh dapatkan kat farmasi. Enzim serotonin tu pun kita boleh dapat kat farmasi dengan beli suplemen melatonin macam tu. So kalau kita kat matahari pagi, kita dah jimat banyak kan. Kita dah jimat banyak, malahan lagi baik. Okey. Lepas tu dekat matahari pagi ni ada satu benda lagi yang tak dekat farmasi. Okey, untuk orang yang ada anxiety, ada sakit ni kan, yang ada tekanan, iaitu Allah ciptakan sekali pagi-pagi ni terapi untuk kita, di mana dia bukan sekali datang dengan zat sahaja, zat D3 dan serotonin tersebut, malahan banyak lagi zat, tapi dia datang juga sekali dengan terapi keindahan. Okey, untuk orang-orang yang tekanan kan, macam kita. Kalau kita sihat, mungkin kita malahan rimas dengan matahari ni, silau kan, tapi untuk orang yang sakit tu dia sangat bagus. Masa ni lah kita nampak keindahan tu, dia boleh jadi terapi. Terapi ni penting untuk orang yang anxiety. Orang anxiety ni dia boleh sembuh dengan motivasi sahaja. Faham tak? Suntikan motivasi saja dia boleh bertambah baik, malahan boleh sembuh. Boleh sembuh dengan pemahaman sakit dia. Jadi dia tak risau sangat. Bila dia faham penyakit dia, kan, dia tak risau sangat. Dia tahu macam mana, apa dia perlu buat. Dia dah faham penyakit dia, kan. Dan dia boleh sembuh dengan tu. Risau dia tu hilang, anxiety dia tu hilang. So pentingnya orang yang ada anxiety dengan reflux ni, dia faham sakit reflux dia tu. Dia faham sakit reflux dia tu memang boleh buat 1001 simptom penyakit yang ala-ala kronik. Jadi anxiety dia tu akan menjadi teruk. Jadi bila dia faham sakit dia, anxiety dia boleh sembuh. Dia kerisauan dia dah tidak diperlukan lagi. Kalau dia anxiety pun, otak kita dah faham macam tu. So terapi ni penting, motivasi ni pun penting. Banyakkan tengok video-video orang yang sembuh, orang yang sembuh, orang yang tak toksik. Jangan bertanya, kadang-kadang kat group ada yang toksik, dia punya reply tu boleh buat korang anxiety tau. Misalnya korang tanya kenapa mata saya kuning, macam nak kuning-kuning kan. Jadi bukan semua yang kat group tu packer pasal anxiety. Dia tak kisah pun, dia tahu dia je nak sembuh gitu. Contoh dia, nanti dia kata mungkin awak ni, ataupun dia kata biasa macam ni, dia kata ada penyakit hati. Memang betul pun, itu antara simptom kan. Tapi janganlah sampai meyakini kan bahawa tu mungkin penyakit hati kan. Just suruh bawa cek doktor macam mana. Sedangkan orang yang ada reflux ni memang cenderung mata dia untuk ada kuning apabila dia kurang tidur dan dia kurang mendapat matahari pagi. Lagi satu, apabila dia panas dalam. Orang reflux ni memang badan dia panas dalam. Suhu dekat, kalau cek suhu tembak dekat dahi tu kan, dia tak panas. Dia tak panas. Tapi dalam tu hakikatnya panas. Kita tak sedar pun. Kita rasa badan kita tak panas. Macam tu. So untuk penyembuhan anxiety ni sangat
rasanya tak adalah mudah kan. Tapi tidaklah sesukar nak menyembuhkan reflux tu. Sebab reflux tu sakit fizikal, ambil masa sikit. So begitulah manfaat matahari pagi. Kalau boleh 1 minggu tu kan pergi keluar ada matahari begini, jangan lepaskan peluang lah kalau tak hujan. Kalau boleh 3 kali, kan seminggu 7 kali, 3 kali seminggu, 4 kali seminggu. Tapi janganlah setiap hari pula kan. Janganlah setiap hari sebab kita nak bagi ruang lah kepada badan kita rehat. Kadang-kadang penat sangat kan. Kalau dah boleh tidur gitu, janganlah setiap hari. Jangan setiap hari. Besoknya boleh rehat, mandi banyak-banyak supaya panas dalam tu keluar. Kadang setiap hari makin panas dalam gitu. Panas dalam ni pun boleh membuat simptom yang 1001 macam. Antaranya memburukkan lagi reflux tu dan buatkan tekak kita lebih merah. Kalau orang silent reflux, malahan membuatkan ada pressure tu jadi kuat. Panas dalam kan, di pressure dekat ulu hati tu yang selalu kembung tu akan jadi lebih kuat. Malahan boleh buat kita jadi tinnitus. Tahu tinnitus? Tinnitus ni berdesing je telinga. Kalau yang ada sakit silent reflux yang macam-macam 1001 macam tu, dia dah rasa sakit tapi tak rasa lagi tinnitus, rasanya boleh bersyukur lah. Sebab tinnitus ni antara yang simptom yang agak azab lah. Sebab dia akan membuat kita lebih tekanan, membuat reflux kita pun, kalau kita tekanan, membuat kita punya situasi pun menjadi lebih buruk lah untuk nak sembuh. Kadang-kadang moral down kan. So macam tu. So dekat sini kan hari ni saya nak share pasal senaman saja kan, untuk orang yang sakit. Untuk orang yang sakit macam kita tak sihat kan. Saya tahu kita ni ramai-ramai ni kondisi kita berbeza-beza. Ada yang boleh keluar, ada yang sampai keluar pun dia terganggu, dia anxiety dia kuat. Ada yang badan tu tak sedap. Orang nampak je macam sihat kan, badan tu tak sedap, sakit-sakit dekat pinggul, menyucuk-nyucuk, apa lagi, bloating dekat perut. Tapi insya-Allah masa pagi kita tak ada apa sangat. Lepas bangun pagi tu pergi minum seteguk 2 teguk air, pergi sarapan nasi 1/4 pinggan ke macam tu kan, sikit. Ataupun kalau kita punya perut besar mungkin separuh pinggan, okey. Lepas 45 minit begitu kita dah makan, kita biarkan perut kita rasa cool down rasa macam tak baru rasa lepas makan tu, makna dah cool down dah tu. Kita minum air balik. Sebab lepas makan jangan terus minum air, kita tak nak perut kita penuh. Kalau boleh jangan bagi penuh langsung sampai dalam tempoh nak sembuh ni. Minum air tu minumlah sekali dengan probiotik kan. Semalam saya dah cakap probiotik tu bagus lepas makan, selepas perut kita dah cool down. Dah makan tapi dah rasa kenyang tu dah hilang. Macam tu. Betul. Francis Mat, anxiety kena lawan, lagi-lagi perasaan takut keluar rumah, di samping juga pemakanan. Senaman macam ni memang membantu keluar dari dunia. GGA terbaik. Betul. Kita kena lawan. Selagi mana korang tak buat benda-benda ni, maksud saya, ambil zat-zat yang Allah berikan melalui matahari pagi ni, korang tak keluar, agak sukarlah korang nak sembuh. Sebab korang ada sakit fizikal dan mental. So benda ubat dia ada kat sini. Dia bukan ubat lah, tapi suplemen yang cukup baik. Macam tu. Korang kena keluar, berikan suntikan kepada tubuh korang berikan suntikan zat, berikan suntikan semangat. Dan yalah, tengoklah kat sini ni, tak kecantik tu, itu nama dia terapi. Tu Allah bagi percuma je kan. Rugilah kita. Tak perlu pergi farmasi pun kita dapat macam-macam dekat sini. Macam tu, macam-macam yang boleh membantu kita sembuh cepat. Faham? Saya kerap lama tapi tak sakit dah. Saya tak tidur lagi sekarang. Pening kepala, muntah-muntah. Okey, Enana, tak tidur lagi sekarang, pening kepala, muntah-muntah. Bermakna anxiety awak teruk dan reflux awak pun teruk lagi. So apa yang awak perlu buat? Walaupun awak kalau dapat, mesti awak dapat peluang tidur juga tu nanti kan. Lepas bangun tu besoknya, kalau dah ada tidur sikit walaupun kurang, pergi dekat matahari pagi macam ni. Pergi jogging, nanti saya akan tunjukkan cara senaman-senaman dia jogging dia. Bukan macam orang sihat biasa tau. Okey. Pergi ambil
semua zat-zat ni semua. InsyaAllah kalau malam tu awak tak dapat tidur, buat lagi. Lama-lama awak akan rasa malam tu cukup penat. Faham tak? Awak rasa cukup penat sampai tak ada masa, sampai anxiety tu kalah. Faham tak? Walaupun awak ronsing, tapi penat awak lagi kuat. Jadi awak kena tidur macam tu. Faham? Malahan tidur awak lena. Sebab itulah hormon enzim serotonin tu. Dia membuat tidur kita lena, kita tak nak bangun-bangun balik-balik. Orang anxiety ni kalau dia tidur cemas, dia tidur dalam keadaan gelisah, dia tidur pun balik-balik bangun. So walaupun dia tidur lama, dia kata dia cukup, sebenarnya dia tidur dia tu tak berkualiti, sebenarnya tak cukup. Sebab itulah orang anxiety, reflux ni mata merah kan. So awak dapat peluang tidur, mungkin hari ni awak tak cukup tidur kan, jadi badan awak pun kurang kuat lah. So mungkin hari ni tak perlulah, besok awak akan dapat juga tu peluang tidur. Seawal pagi sebelum matahari keluar tu awak dah standby dah, mandi, bagi sejuk badan, mandi tu urut-urut kan. Lepas tu pergi sarapan, rest kejap lepas sarapan, makan tu untuk bagi ruang penghadaman tu. Jangan minum air dulu. Lepas 45 minit begitu, ataupun bukan 45 minit, apabila awak rasa perut awak dah macam tak kenyang, tak rasa macam lepas makan, bermakna penghadaman tu dah berlaku gitu. Mana ada ruang dah kat perut tu, minum air dengan ubat probiotik tu. Macam tu. Video ni adalah kesinambungan video semalam tau. Video semalam saya bagi tips minum air macam mana, makan macam mana. Tapi saya tengok dekat grup macam dah tak ada lah video tu. Sebab saya pakai handphone liner ni. Hari ni saya pakai iPhone. Takut. Tapi rasanya sepatutnya ada lah. Walaupun saya pakai handphone apa. Saya cek video live saya semalam dah tak ada. Sejam lebih perkongsian saya kat situ. So minta tolong cek lah video tu. Saya sedih lah. Saya malas nak buat perkongsian kalau saya buat video lama-lama tiba-tiba dihapuskan ke, ataupun memang ada masalah ke. Sebab ramai yang bertanya tu, saya buat live macam ni, saya nak jawab semua. Jadi orang lain kalau bertanya saya bagi link je. Masalahnya saya bagi link pun orang dah tak boleh tengok video tu. Alright. Mira Efian, apa yang tuan lakukan ini juga apa yang saya lakukan untuk melawan penyakit ni. Pagi-pagi dapatkan sinaran matahari, tak boleh nak jogging mula-mula, macam jalan-jalan dulu sebab macam melayang teruk. Sekarang alhamdulillah beransur baik, makanan pun kena jaga, apapun keep positif, kena lawan mindset. Aku takkan mati. Betul. Ada sebenarnya mindset yang lagi teruk untuk anxiety ni. Semalam saya ada kongsi kan, pun boleh lawan. Ini kan pula setakat takut nak mati tu kan. Betul tak? Nak takut apa kat mati ni? Kita ni Allah ada tentukan dah ajal kita bila kan. Kita buatlah tembok sebesar mana pun, sebesar gunung. Kalau kita nak mati, kita mati juga. Okay. So kita nikmati je masa kita hidup ni. Kalau andailah kita besok mati pun, kita gembira je hari ni. Macam tu. Kita buatlah tembok macam mana pun, daripada kerisauan kita tu. Kalau kita mati juga. Tapi hakikatnya kita anxiety, kita takkan mati, insya-Allah. So kalau badan tu melayang, macam saudari Mia ni kata badan tu melayang, ialah orang reflux ni. Kalau anxiety tu memang boleh buat kita tertipu, kononnya kita sakit macam-macam begitu kan, itu anxiety. Tapi jangan nafikan juga orang reflux ni, dia ada 1001 sakit yang bukan anxiety, yang betul-betul komplikasi akibat daripada asid tu, reflux. Antaranya badan kita sakit-sakit sebab angin tu jahat kan, dia buat badan kita rasa sakit-sakit, menyocok-nyocok dekat dada, dekat belikat belakang, dekat lengan, tegang dekat leher, macam kena genggam kat kepala belakang ni, macam darah tinggi. Bukan macam lah, memang lebih kurang sebab kita tekanan sekali kan. Tinnitus, semua tu real. Jangan anggap semua tu, jangan percaya bahawa tu semua. Ada juga orang kata tu semua anxiety. Tak semestinya. Sebab reflux tu sekali memang boleh membuatkan komplikasi banyak-banyak. Sebab tu kita nak sembuh cepat, kita tak nak sakit lama-lama. Kita tak nak banyak benda yang rosak kat badan kita ni. Macam tu. Dah tak ada live semalam, ya Allah. Saya live sejam kot. Kalau
hilang sendiri tu tak tahulah macam mana. Tapi saya sedih lah kalau dah live tu semalam tak ada. Saya kongsi elok-elok tu, lebih sejam gitu kan. Orang view, orang komen banyak, semua orang buat rujukan bagus. Kalau dah tak ada, saya pun malas nak share live lah kat sini. Saya pun tak sempat download video tu. Tak apalah, nanti saya buat yang lebih baik. Mungkin saya bagi link YouTube dekat sini nanti sebab saya ada YouTube. Sebab semalam saya share tentang pemakanan, cara hidup yang membuatkan kita cepat sembuh. Saya tak janji tapi saya pasti lepas 3 bulan kalau buat cara tu mesti ada kebaikan dan ataupun sembuh. Ramai yang sembuh dalam tempoh tu. Okey, tak apalah. Kalau video semalam dah tak ada, nanti saya buat inisiatif baru main YouTube je lah. Saya share link kan. Sebab dah hilang pula. Okey guys, saya dah bagi tahu apa kebaikan dia dekat matahari pagi. Kalau kita sakit macam-macam pun, kan kita reflux ni macam-macam sakit yang kita ada. Kalau kita sakit pun macam mana, keluar juga. Ini kita cukup tidur, keluar juga. Kalau tak sampai bila kita nak tunggu kita tak sakit, kita memanjang sakit ni. Selagi mana kita reflux, selagi tu kita ada banyak simptom sakit pelbagai lah, 1001 sakit tu. Jadi jangan tunggu kita sembuh. Kita buat begini untuk kita sembuh. Bukan jangan tunggu kita sembuh baru kita keluar nak jogging. Bila kita nak sembuh tu kalau kita tak usaha. First blood ni. Okey, masih ada lagi video tu. Okey, alhamdulillah kalau macam tu. Saya pun semangat lah nak share. Ni pak cik saya ni, first blood ni. Dia pun ada sakit anxiety dengan reflux ni dah lama kan. Kita kurang bernasib baik begitulah. Saya pun masa mula-mula sakit tu saya kontak dia. Tapi alhamdulillah saya dah sembuh sekarang kan. So saya tahu beratnya penyakit ni macam mana. So saya dah nekat dah. Kalau saya sembuh nanti saya nak share. Sebab usaha saya untuk sembuh tu bukan sikit. Orang kata bukan kaling-kaling lah. Saya buat research, saya bertanya kepada doktor tu, doktor ni, buat research, rujuk kepada orang yang sembuh ni, orang yang sembuh tu. So banyak. So saya kumpulkan, saya jadikan dia kombinasi untuk sembuh. Jadi saya kata kalau saya tak sembuh juga, saya dah berusaha sebaiknya kan. Kalau saya tak sembuh juga, apa lagi saya nak sesalkan. Itu memang takdir saya lah kan. Daripada saya tak berusaha, saya kekal tak sihat, bolehlah saya kesalkan. Tapi saya dah berusaha. Tapi alhamdulillah, setiap usaha tu kan Allah janjikan hasilnya. So sekarang inilah saya dah sembuh. So macam tu. So alhamdulillah kalau video tu masih ada, saya pun semangat nak sharing. Okey, saya dah share kepada kalian semua kebaikan-kebaikan matahari pagi dan senaman dia. Tapi kan kita banyak sakit kan. Kepala melayang, mata kabur, apa lagi, sakit urat, pening-pening, telinga berdesing. Saya pernah telinga berdesing 24 jam selama 1 bulan. Lepas tu ulu hati kita ni kan sentiasa pressure, macam tekanan dekat situ, angin banyak tersangkut kat situ. Tu reflux lah tu. Angin tu nak naik dekat esophagus tu. Sebab macam-macam lah sakit dia. Kita punya belikat sakit sangat sampai ke dada kan. Itu reflux juga, angin dan reflux lah sekali. Okey. Sakit dekat lengan, dekat pinggul menyucuk-nyucuk. Apa lagi, sakit belakang. Okey. Tulang belakang tu, tempat urat saraf kita tu. Selalu sakit. Memang reflux tu memang ada banyak kaitan dengan urat saraf. Menyerang, memanipulasikan kita punya otak. Urat saraf ni direct ke otak kita tahu. Sebab itulah kita cenderung nak dapat anxiety. Sebab itulah kita cemas kepada benda yang tak ada, kita tertipu. Sebab urat saraf tu dah diserang, dia menipu, dah menghantarkan respon cemas lain. Kalau kita risau pasal COVID, kita automatik rasa sesak nafas begitu. Otak kita dah kalau ada COVID, jadi automatik kita sesak nafas begitu. Okey, kita pergi next. Saya dah bagi tahu kebaikan ya. Maknanya saya dah pujuk korang percaya bahawa matahari pagi ni apa kebaikan dia secara biologi. Apa kebaikan dia. Sekarang saya nak share macam mana cara kita beriadah, bersenam dekat matahari pagi ni. Macam mana?
Kita kan tak sihat kan, kita macam-macam sakit fizikal, sakit mental tu kita tak kisah pun. Sebab yang anxiety tu kita tak kisah pun. Sakit fizikal ke tu, nak berlari pun mungkin jadi terganggu. Kita anggap dah diri kita sakit sangat. Memang betul kita tengah sakit. So kalau kita sihat pun tapi kita masih ada reflux, kita buat bersahaja. Kita bukan cari penat dia. Kita bukan dekat sini untuk cari penat dia, ataupun kita bukan nak kejar perform. Kan orang sekarang ramai yang runner, lari, dia tengok pace kelajuan dia lari. Jangan. Kita bukan nak capai performance, kita nak sihat. Kita nak ambil kebaikannya dekat sini. So kita buat bersahaja. Tenaga kita banyak lagi kita nak guna untuk nak sembuh ni. So antara tip dia supaya tak penat, pergi pakai jaket macam saya ni, 2 lapis. Pakai jaket 2 lapis supaya kita senang berpeluh dan kita dapat zat matahari pagi tu dengan bersahaja. Kan? Pakai 2 lapis. Lepas tu tak perlu lari yang jenis sampai terhenjut begitu tau. Sebab masa tu, lagi-lagi kalau korang tak makan pagi, sebab masa tu asid tu akan cenderung untuk kena pada katup esofagus kita tu. So berjalan tu pun dah cukup baik. Kalau kita tak mampu untuk berlari slow, berjalan tu pun dah cukup baik. Okay? Dia dah boleh kuatkan otot-otot kita yang dekat area esofagus tu. Dia akan mengeras time kita berjalan. Macam tu. Berjalan dan berpeluh. So pakailah jaket yang tebal. Kan? Kalau kita berjalan, lepas tu kita ni pula sikit-sikit kena pokok kan, tak panas sangat bila kita nak berpeluh. So ada saya buat larian dia. Macam saya selalu, sebelum ni kan saya sakit kan, anxiety dengan reflux. Saya tak jogging sendirian tau. Saya bawa anak saya seorang yang lelaki tu, besar. Dia mesti ada teman. Sebab saya suka dia kuat bercakap. Bila dia kuat bercakap, saya tak mengelamun. Jadi itulah peneman saya time jogging. Ada je dia cakap. Jadi dia tu berjalan tau. Saya pun tak nak paksa dia. Dia sihat. Lepas tu tak perlulah dia kita tekan dia. Dia pun kena jogging setiap hari kalau dia tak mampu kan. Macam tu. Jadi dia berjalan je. Apa yang saya buat, saya lari. Kelajuan dia sama dengan budak tu berjalan. Maknanya saya tak terhenjuk-henjuk, terhentak-hentak sangat perut saya ni. Saya just slow-slow je macam tu. Sebab kita kan tak sihat. So dengan cara tu kandungan perut kita tak berkocak. Begitu juga dengan asid tu. Jadi kuranglah dia nak cenderung untuk naik ke atas. Ke atas ni kan luka-luka saya cakap semalam. Radang kan. Kurang radang kita tu diakibatkan oleh asid tu sendiri. Asid dalam perut kan. So jangan biarkan dia sentiasa kena asid bila nak sembuh kan. Asid dia luka sebab asid, lepas tu balik-balik kena asid bila dia nak sembuh. So kita fikir begitu. So lari slow-slow, jangan kocakkan sangat perut. Slow, relax. Slow and steady je. Macam tu. Walaupun kita mampu lari laju. Saya masa tu memang saya mampu lari laju. Saya atlet kot. Okay. Saya boleh lari laju, tapi saya tak lari laju sebab saya tahu saya tak sihat masa tu. Kalau nak ikut laju, saya lari kan. Tapi sebab kita tak sihat. Walaupun kita rasa dah sihat, selagi kita masih reflux, jangan lari laju. Okay. Tips ni orang tak share lagi, tapi itulah dia punya sains dia. Okay. Kita punya esofagus punya katut tu radang sebab asid. Okay. Sebab asid. Dan nak sembuh dia, jangan selalu kena asid. Okay. Di sampingan dia, kita kena buat jogging-jogging begini. So, elakkan kena asid. So, kita lari, tengok. Lari slow je. Tak nak lari slow je. Sama kelajuan dia dengan budak berjalan. Faham tak? At least kalau kita macam begini, kita menunduk sikit ke, otot-otot kita dekat area ni akan mengeras. Kita boleh rasakan dekat ulu hati tu akan mengeras. Lagi bagus. Peganglah area ulu hati tu sambil jogging pelan-pelan kan, relax. Otot kita kat situ akan jadi lebih mengeras. Sebab tu dia membantu kita untuk cepat sembuh daripada reflux ni. Dia menguatkan lagi otot-otot kita kat sini. So jangan lari laju walaupun kita mampu lari laju selagi kita masih reflux. Okay? Bukan saya nak kata sentiasa beranggapan kita sakit, tak. Tapi ini teknik dia. Yes, senaman ringan. Kita bukan dekat sini cari kepenatan.
Okay. Selalu kan kita nak, masa kita sihat, kita nak jogging, nak lari, kita nak cari penat dia, baru kita anggap benda tu kualiti lah. Salah juga tu, berlebihan penat tu tak boleh juga kan. Kita cari kat sini khasiat dia, kebaikan dia untuk tubuh kita. So itu untuk jogging lah kan. Seperkara lagi, ramai sangat orang kat sini. Hari ni ramai sangat, sangat ramai. Okey, seperkara lagi, masa kita lari tu, okey, saya tunjuk saya sekarang dah sihat, boleh lah saya lari laju sebenarnya. Yang lari yang kita tak boleh tu begini, tengok. Kaki yang kat tinggi, nampak? Terhenjuk-henjuk sangat gitu. So masa tu isi kandungan perut kita akan terkocak dengan asid tu sekali. Itu yang tak boleh. Kita lari relax, tengok baju saya pun tak bergerak. Faham tak? Kalau saya pegang air dekat cawan pun, air tu tak tumpah. Saya slow-slow je. Okey, macam tu. Itu teknik dia. Buatlah selalu. InsyaAllah korang akan dapat kebaikan, korang akan nampak lah. So itu teknik dia. Lepas tu, selain kita ada sakit fizikal, kita rawat sekali mental kita. Kan kita ni anxiety, saya cakap tadi, kita mampu sembuh hanya dengan motivasi sahaja dan pemahaman sakit kita. Faham tak? Contohlah, kita rasa kita ni ada kencing manis. Kita anxiety gila ni kencing manis kan. Kita boleh sembuh dengan cek daripada doktor, dapat result kita punya darah tu tak ada kencing manis. Terus kita hilang anxiety tu. Faham tak? Kepercayaan. Motivasi gitu. So itulah cara dia. Mana motivasi ataupun kepercayaan mampu membuatkan kita sembuh. So sambil-sambil lari pagi ni, kita dapat terapi keindahan macam ni kan. Terapi keindahan macam ni kita tanamkan di bawah sedar kita. Doa-doa kan, kita percaya kepada Tuhan kan. Doa-doa, dan sebenarnya kita tanamkan bawah sedar kita. Kita macam cakap balik-balik yang positif-positif. Okay? Dekat luar negara ada orang buat kajian kan, dekat pokok. Dua pohon pokok ni, pokok kecil je. Dia buat kajian. Setiap pagi dia cakap yang elok dekat pokok satu lagi dia cakap yang tak elok. Dan hasilnya pokok yang setiap pagi dia cakap tak elok tu mati dulu. So pokok pun boleh dapat kebaikan daripada kata-kata orang ni sebagai motivasi, dan kalau buruk-buruk lah yang dapat kat kita. So kita tanamkan dalam bawah sedar kita doa-doa yang baik lah time kita lari ni. Kan kita menghadap ciptaan-ciptaan Allah ni semua. Kita bina balik akal kita bahawa semua ni ciptaan Allah ni indah-indah, baik-baik. Kalau kita boleh sembuh balik kan. Kita boleh sembuh balik, dan kita sebenarnya dah nak sembuh dah pun kalau kita amalkan ni. So kita time lari tu tanamkan bawah sedar kita. Kita banyakkan cakap lah lari pagi. Agak lucu sikit tau. Kalau ada orang, saya pun tak buat, okey. Kalau ada orang pun dekat sekeliling saya sendiri pun tak buat benda ni. So saya anggap masa tak ada orang, sebab saya tak nak orang fikir bukan-bukan pula kan. Apa yang awak kena cakap sepanjang awak jogging, lagi-lagi tempat-tempat tak ada orang, awak cakap lari pagi, badan sihat, otak kita cergas. Otak cergas, hati senang. Okey? Sebenarnya kita nak zikirkan kepada diri kita tu. Kita nak bagi tahu otak kita tu, kita semakin sihat dengan buat benda ni, kita semakin sihat. Lari pagi, badan sihat, otak cergas, hati senang. Faham? Lupakan semua yang tak elok-elok, semua kerisauan kita. Lupakan semua yang kekecewaan kita di masa lalu. Kita mulakan hidup baru dengan zikir tu. Kita hidup semula. Daripada kesakitan ni kita bangkit semula menjadi orang yang sihat, yang lebih baik kan. So kita lari. Saya tunjuk apa yang saya selalu buat gini. So macam depan saya sekarang ada orang kan, saya tak cakap dulu lah, saya lari biasa ke slow gitu. Orang tu dah lepas kan. So saya cakap lari pagi. Jangan lupa senyum tau. Jangan lupa senyum. Andai terpaksa senyum, paksa senyum yang tak ikhlas pun buatlah. Lama-lama dia akan jadi kebiasaan dan jadi ikhlas. Jangan lupa senyum tu. Positivity. So orang dah tak ada kan. Tadi saya cakap lari badan sihat.
Saya cakap pada diri saya. Okay? Ni pun satu doa. Lepas tu otak cergas. Hati senang. So tu kunci dia, doa tu kan. Antara kunci dia sebenarnya untuk kita nak sembuh ni. Kita kata lari pagi tu maknanya kita kena aktif, riadah kat luar balik kan. Tak ada apa yang kita nak takutkan. Sedangkan lari pagi tu membuat kita banyak dapat kebaikan. So lari pagi. Lepas tu kita cakap badan kita sihat. Percayalah badan kita ni akan sihat. Maknanya kita percaya juga bahawa kita sakit kan. Kita dah faham apa sakit kita. Badan sihat. Lepas tu otak cergas. Otak kita pun kita tahu. Kita punya otak ni kita tahu. Kita sedar bahawa otak kita ni melalut-lalut lah sekarang kan. Kita tak sihat ni, dia melalut-lalut, dia fikir. Ada je dia nak fikir. Otak belakang kita tu aktif sangat. Kreatif sangat lah, berfikir ke depan gitu. Tak mampu sampai tak mampu berhenti. Jadi kita kata otak kita akan sihat nanti. Kita sedar benda ni, kita kawal pelan-pelan, mungkin dia tak sembuh juga. 3 hari 4 hari boleh sembuh begitu. Sebab kita dah tahu tak cergas. Lepas tu hati senang. Hati senang tu antara kunci dia lah untuk nak sembuh daripada sakit psikometri ni, sakit yang diakibatkan oleh tekanan perasaan. Betul. Saya baca komen. Betul. Senaman pagi saja. Senaman ringan yang saja yang penting berperlu waktu pagi. Betul. Kita bukan dekat sini nak jadi atlet. Kalau dulu kita atlet pun ataupun kita ni jenis aktif, kita bukan, goal kita sekarang bukan kita nak kembali menjadi atlet contoh tapi goal kita nak sembuh. So kita terima kita sakit. Walaupun kita mampu lari laju, lari biasa je. So semua benda berteknik, bercara, bersebab cara kita. Macam tu. Saya baca komen sekejap Okey, First Blood Nick kata, ada yang kata berbekam bagus untuk GERD. Tapi ada seorang pakar cakap bekam orang ada gastrik GERD ni tak boleh bekam akan makin teruk. Betul. So yang tu saya tak try, tapi ada betulnya. Ada betulnya sebab apa? Tak semua yang baik pada sakit yang lain tu ataupun pada keadaan kita sihat baik juga untuk masa kita GERD. Okay. GERD ni lain macam sikit, banyak sangat pantang dia. Bukan setakat pantang makan, pantang cara makan pun ada. Cara makan jangan makan banyak, okey tu. Pantang cara hidup yang salah pun. Pantang kita nak emosi-emosi, jangan marah-marah, jangan sedih-sedih. Tu pantang yang kita kena elak. Kita elak daripada marah dan sedih. Begitu juga ubat. Okey. Macam vitamin lah. Vitamin B kompleks, iaitu kombinasi daripada vitamin B. B6, B12 semua. Kita orang kalau ada reflux ni, GERD ni, ramai dia tak boleh makan benda B kompleks sebab dekat situ ada B6. B6 tu boleh buat kita trigger, boleh buat perut kita kembung, boleh buat reflux tu nak berlaku. So begitulah. Sedangkan B kompleks tu ubat kan, bagus kan, tapi dia jadi tak boleh sebab kita sakit. So jadi tak boleh begitu. Bukan semua tu bagus. So jangan sembarangan lah. Maksudnya jangan buat sebelum. Tak semua tu bagus lah untuk kita. Kalau sebelum ni orang sakit tu bagus untuk dia, untuk sakit kita tu semestinya bagus. Begitu juga macam bawang putih kan. Kan kita ni sakit ni selalu badan berangin kan. Bawang putih orang tua-tua kata buang angin. Betul. Tapi kena faham bawang putih tu sifat dia macam mana dan kaedah dia membuang angin tu macam mana kan. Kalau kita mengurut, kita buang angin melalui tekanan kan, dan melancarkan saluran darah dan saraf kita. Betul. Dan membuka ruang-ruang otot kita. Okey, itu kaedah dia. Tapi kalau bawang putih macam mana dia buang angin? Dia buang angin melalui asid dia tu menghasilkan angin. Jadi dia buang angin melalui angin. Faham tak? Baru biasa orang sendawa, dia percaya begitu, dia akan sendawa begitu.
bawang putih tu punya angin tolak. Dan asid dekat angin bawang putih tu lagi kuat. Lagi teruk lah kita. Macam tu. Betul, kalau lari memang jantung laju. So saya just berjalan, yes. Berjalan je, pakai baju tebal macam ni. Nampak peluh dah banyak sangat ni. Pakai baju tebal macam ni, 2 lapis pula, berpeluh lah gitu. Lepas tu berjalan ataupun lari. Lari dalam kelajuan yang sama dengan budak berjalan. Kalau ada anak kan, bawa budak tu berjalan, teman dia cakap, tak payah suruh lari. Mana dia tengah berjalan, selalu ambil tengok-tengok bunga cantik-cantik kan, tengok pantai ke. Kita pun macam berjoging, tapi kelajuan kita sama, slow gila, slow and steady. Okay, fokus untuk happy kan. Jangan lupa senyum. Jangan lupa kita punya apa tu, cakap, tanamkan bawah sadar kita kata-kata yang baik kepada tubuh dan akal, jiwa kita. Lari pagi, badan sihat, otak cergas, hati senang. Macam tu, jangan lupa. So kalau boleh jugalah untuk ambil ketenangan kan, sambil-sambil tu zikir ke, Allahu Allahu Allahu. So senyum je kan, tenang je. So itulah dia, kita sakit jiwa ni, maksud saya sakit jiwa kita, hati kita, otak kita, akal kita, fikiran kita, sakit yang tak nampak. Akibat sakit tu pula datang daripada benda-benda yang tak nampak, daripada perasaan-perasaan yang tak elok berpanjangan, sedih, marah selalu. Ubat dia pun adalah benda kejiwaan. Ubat dia pun adalah benda yang bersifat emosi. So kita kena banyakkan emosi gembira. Mudahkan diri kita untuk gembira. Mudahkan diri kita untuk gembira dan rasa bersyukur, rasa tenang. Maksudnya, tengok bunga pun kita mampu gembira sangat. Faham tak? Selamilah macam pagi-pagi ni kan kita nampak. Syukurlah kita masih boleh keluar, masih boleh tengok benda, masih boleh tengok keindahan-keindahan macam ni. So tu benda yang patut kita gembirakan. Faham? Jadi kita macam mudah untuk gembira. Banyak sangat kita, overload sangat kita gembira. Dah tak ada ruang untuk kita bersedih. Dah tak ada ruang untuk kita gelisah. Sambil jalan, sambil berzikir, sambil berjalan, kumpulkan emosi-emosi gembira tu. Walaupun tak ada apa sangat yang berlaku, kita just bersantai riadah pagi-pagi kan, tak ada apa sangat yang berlaku, tapi selamilah kan. Kalau kita fikir balik kehidupan ni, kaya ke miskin ke kan, antara benda yang orang kaya pun tak mampu beli adalah kesihatan. Kita ada duit banyak macam mana pun kan, dia akan sakit juga kalau dia nak sakit kan. Begitu juga oksigen. Oksigen tu kalau lah Allah cas oksigen tu, orang kaya pun tak mampu nak bayar tau. Oksigen yang kita boleh tarik ni membuat kita boleh bernyawa, boleh bernapas terus hidup ni. So itu benda yang kita kena syukuri. Walaupun kita sakit, aku masih boleh bernapas, aku masih boleh berusaha untuk sembuh kan. So aku kena gembira lah macam tu. Aku masih ada peluang untuk sembuh, masih boleh keluar, tarik nafas yang cukup segar gini. So aku keluar ni, aku dapat semua ni, aku gembira. So banyak sangat kita dapat, overload sangat kita punya perasaan-perasaan yang baik, gembira, rasa bersyukur yang tinggi. Maka boleh jadi tak ada ruang tau untuk kita gelisah. Boleh jadi kita tak sempat untuk gelisah. Begitu. Sama juga dekat rumah, memang kena banyakkan emosi yang baik tau. Banyakkan emosi baik. Berkumpul di tempat-tempat orang ramai, saudara mara yang sayang kita, yang baik. Kalau boleh. Kalau boleh berkumpul. Kalau bangun-bangun pagi je ramai dekat sana riuh, adik-beradik bising kan. Riuh kat sini. Benda tu boleh membantu kita kan. Kadang-kadang perasaan rimas tu pun boleh buat kita sembuh. Faham tak? Sebab perasaan rimas tu membuatkan kita macam, bising sangat lah adik aku ni, begitu kan. Buat kita jadi tak sempat nak gelisah tau. Nak gelisah kepada perkara-perkara yang cenderung untuk anxiety tersebut. Cantik kan? So inilah adalah tempat saya berjoging dulu. Saya selalu bawa anak kan. Tapi sekarang anak saya dah lama sangat ikut saya untuk bantu saya sembuh.
Saya pun dah jogging, dah agak lama tak jogging sebab lepas saya sembuh saya pergi Penang, pergi makan sana makan sini makan. Saya reward diri saya balik kan. Apa yang saya lama tak boleh makan, saya pantangkan makan, saya berkorban. Walaupun saya boleh makan masa tu, saya sakit, saya tahu saya masih boleh makan, saya tetap pantang supaya saya sembuh 100%. Saya pergi Penang, reward diri saya. Lepas tu saya tak jogging, tak sempat. Suara ni saya sempat keluar, saya memang dah nekat nak jogging balik, nak kongsi kepada korang apa yang saya buat, macam mana saya boleh sembuh kan. So jangan lupalah, nak keluar tu semalam saya dah cakap, sentiasa bawa air kosong. Kalau kat rumah tu ada kowe yang boleh buat air alkali ataupun mampu beli air alkali macam air barakah, air barakah dan air Kangen water, tu air alkali, ambil sebab dia bagus untuk menetralkan asid dalam perut kita. Lagi-lagi kita kat luar ni tak ada makanan, rumah kita jauh kan, kita mungkin akan sampai rumah lama lagi, mungkin kita dah start lapar. Dengan ada air alkali tu, dia boleh mengurangkan asid perut kita. Okay? Di kala perut kosong. Tak elok ada asid terproduksi bila perut kosong. Yang jenis bunyi macam ni, bunyi dekat perut tu, macam bunyi berkocak sendiri tu. Tu asid lah tu. So kalau ada bunyi tu ataupun sebelum dah rasa macam agak lapar dalam on the way nak balik tu, minum air alkali tu. Air alkali tu bagus. So pH air alkali tu tengoklah ada 9.5. Saya selalu ambil air barakah lah. Kalau mampu untuk ada mesin air kowe tu lagi bagus. Okey. Maznahwati. Dekat mana? Jogging kat mana? Saya jogging dekat Taman Saujana Hijau Putrajaya. Memang tempat ni cantik. Sebab pokok-pokok ni mahal. Pokok ni kalau nak tahu, satu pokok je beribu. Diorang tanam kat sini, diorang beli. So pokok-pokok ni memang cantik dan mahal-mahal sebenarnya. Kalau pergi nursery pokok memang beribu lah satu pokok. So tengok. So jogging tu berapa lama boleh kan? Ikutlah keadaan kita. Jangan kita paksa sangat. Kan saya cakap sama juga, tak payah duk laju-laju, kita laju slow-slow. Tapi mula-mula mungkin kita tak sihat sangat, tak payah paksa sangat. Tak payah lama-lama kan. Sejam pun okey dah. Sejam. Kalau terlalu slow and steady, sejam lebih. Kalau selagi perut tu macam lama lagi akan lapar. Agak-agak sampai rumah tu, kita tak sempat reflux, kita tak sempat berasa lapar sangat. Faham tak? Agak-agak kita balik lah. Kalau macam sekarang kan, contohlah saya rasa perut macam dah tak sedap, macam mungkin akan lapar kejap lagi ni. Kan, sebelum terproduksi asid time perut kosong, kan tadi kita makan pagi, lepas tu kita jogging lama dah kan, perut kosong. Agak-agak sampai rumah tu, kita sempat nak makan, baliklah gitu. So jangan lupalah bekal air tu, balik minum. So kadang-kadang kita berkocak-kocak perut tu kan, kita lari walaupun kita slow-slow, dia berkocak juga sikit kan, dia boleh reflux naik sikit-sikit. Dia dah berbentuk gas, berbentuk lendir cecair. So kita minum air seteguk, 2 teguk, tak perlu banyak pun. Kecuali kita dahaga, minumlah banyak kan. Bukan saya kata jangan minum banyak. Kalau dahaga, maksud saya fahamkan bahawa nasihat dia bukan minum banyak, tapi minum kerap. So sikit pun memadai. Kita tak nak kenyang sangat, kita tak nak perut kita selalu penuh. Sebab kita tak nak asid tu selalu kena dekat katuk atas ni kalau perut kita penuh. So bawa air kerap minum. Sama ada time nak beriadah, berjogging macam ni ataupun pergi mana-mana juga, wajiblah bawa air ni. Lagi bagus kalau ada alkali water. Tak ada alkali water, tak apa, janji air. Sebab dia boleh flush. Dia boleh flush asid-asid yang nak cuba-cuba nak naik, yang belum sampai atas dada, belum sampai kat sini, dia boleh flush. Faham tak? Sebelum kita reflux, dia dah flush, dia masuk balik ke perut. Sebab tempat asid tu hanya di perut. Perut boleh tahan. Tapi kalau asid tu naik ke atas melalui esofagus kita, dia dah pergi ke tempat-tempat sampai ke saluran pemakanan atas ni, sampai ke leher, ke suara, silent reflux. Itu bukan tempat asid tu. Asid tu tak dicipta untuk berada di situ. Maka terjadilah radang. Maksudnya kekuatan asid tu hanya untuk perut. Kalau sampai ke tempat tu, dia akan membuat iritasi. Dia akan
Asid lah, asid kan. Kalau kena kat kulit dia akan merosakkan kulit, membuatkan kita luka dia asid tu. Macam tu. Itulah orang panggil radang. So kita kerap minum supaya dia balik-balik jatuh. So dengan paling penting lah sebenarnya nak sembuh sakit ni adalah faham. Faham macam mana kita bersakit, dan bila kita faham, kita tahu macam mana kita nak atasi dia supaya tak berlaku. Okey, ada lagi satu senaman sebenarnya. Senaman ni saya dapat daripada doktor luar negara dekat YouTube. Jangan sampai angin dulu naik. Betul. Senaman dia untuk menguatkan area ulu hati ni. Ulu hati kita tu selalu, kalau perasan kan, kita ni selalu kembung kat sini. Dia macam timbul sikit. Sebab dekat situ ada esophagus, dekat bawah ni perut. Jadi dekat situ penutup macam ni lah, macam ni. Kan? Macam botol ni. Ini esophagus, katuk yang saya cakap tadi. Ini perut. Jadi dia kembung kat sini sebab gas tu bersifat angin dan bersifat cecair. Dia nak naik balik ke atas. Walaupun kita punya rosak dekat sini dah longgar-longgar kan, dah tak kuat, tapi dia masih berfungsi. Jadi dia kembung kat situ. Kita pedih. Kita rasa pedih sebab benda tu menolak ke atas. Okey? Gas tu menolak ke atas. Dia nak reflux. Sebab tu kalau dah kembung kat situ, itu tanda kita dah nak reflux tu. Kejap lagi memang kita akan reflux. So elakkan kembung tu. So senaman dia, kita nak kuatkan penutup ni. Katuk kita ni. Katuk kita yang bersifat macam dubur tu, kalau ada benda lalu, angin lalu, dia boleh terbuka. So kita nak kuatkan dekat otot dekat situ. Senaman dia, tengok saya boleh buat tu sebab tak ada stand kamera ni. Tak ada kamera. Bentar So nampak lah. Ini nampak tak? Ini hulu hati kita. Dekat sini area lubang tengah hulu hati ni, rangka kita. Dekat bawah-bawah ni, dekat area ni. Kan? Dekat situlah terletaknya katuk esophagus kita. Terpulang kepada badan kita lah kan. Tapi area tu lah. Okay? So kita kena kuatkan area ni. Okay? Kalau kita jogging, kita pegang sini. Biar jangan kembung, jangan timbul sangat. Biar dia keras. So ada senaman-senaman. Time lari kita pegang sini, biar dia keras. Sebab tu kalau orang reflux ni, walaupun dia kurus kan, nampak macam sakit, bagus sebenarnya. Bagus sebenarnya kurus. Kurus lagi senang kita nak kawal kita punya reflux. Lagi banyak ruang dalam perut kita. Kalau banyak sangat lemak, dia boleh tekan perut kita tu, membuat kita lagi senang reflux. So kalau turun 10 kilo tu, walaupun muka nampak macam tengkong sakit kronik, tapi bagus sebenarnya. Lagi-lagi kita berpantang, kurus sebab berpantang kan. Itu bagus. Maknanya kita berpantang, kita tahu kita sebenarnya kita akan kurus, kita berkorban selama 3-4 bulan. Kita tahu kita akan kurus, berpantang. Bagus. Sebab kita nak sembuh dengan kurus tu lebih senang lebih senang. Sebab tak banyak lemak yang menekan perut kita untuk menekan cecair, menekan isi perut, menekan angin tu tolak ke atas, reflux ke atas. So jogging tu pegang dekat area ni. Area ni pakai macam mana? Macam ni. Kan tengok, mengeras tak, pelan-pelan. Faham? Jangan bagi dia timbul sangat. Biasa saya kalau bawa kereta senang nak reflux dulu kan. Saya akan tengok dekat sini. Kalau dia nak kembung tu, sebelum kembung tu minum-minum air lah kan. Tapi ada satu senaman tu saya rasa berkesan sangat untuk menguatkan saya punya area ni, membuatkan saya jarang reflux lepas saya buat. Saya tekan sini, pegang sini, bukan tekan, saya rasa kan dengan guna tangan, lembut je. Okey. Saya majukan dada ke depan sikit, kepakkan dada. Lepas tu buat tangan macam L gini. Kan? Lepas tu pegang ni, buat begini. Pusing ke kanan, pusing ke kiri. Maknanya kita nak tekan, bantu otot kiri dengan otot kanan kita tu menguatkan area tu. Benda tu berkesan sangat sebab saya nampak dekat YouTube. Satu video je. Tak ada lagi orang dok share pasal tu, ni satu je. Tapi saya buat berkesan. So macam tu.
Kalau kembung jangan, kalau boleh jangan sendawa sangat lah. Kalau kecuali dah rasa sampai ke dada tu kan, memang kita dah terimas. Kalau kita sendawa kita rasa lega kan, kita rasa lega. Tapi kalau sebelum kembung tu kerap-kerap minum air, biar jangan sendawa, biar kita kentut. Ni saya ulang apa yang saya cakap semalam sebenarnya. Kita minum air kerap supaya kita ruang-ruang angin tu diisi dengan air. Dia akan tolak ke dubur kita untuk kita kentut. Kentut bagus, sendawa tak bagus. Jangan sendawa dan jangan paksa sendawa, apatah lagi paksa sendawa gitu. Kononnya tujuan dia buang angin, tapi sebenarnya benda tu memburukkan keadaan kita punya esofagus tu. Balik-balik benda tu terbuka untuk naik wap angin tu naik ke atas, gas tu naik ke atas, cecair pun naik, cecair asid tu. Macam tu. So bagus sangat lah kita senaman pagi ni. Kita ada vitamin D3 yang menguatkan otot. Kita berjoging pelan-pelan tu pun sendiri menguatkan otot. Kita dapat terapi keindahan untuk menyembuhkan anxiety kita, mengurangkan tekanan kita yang mana sedang struggling dalam kurang sihat ni kan. So banyak benda lah. Lagi satu sebenarnya masa sihat ni, kalau orang ada anxiety dan yang anxiety teruk ni, duit banyak habis tau. Ikut orang lah kan. Kalau dia tahu benda-benda yang baik, dia bersemangat nak sembuh, tapi dia malas nak keluar. Dia just berharap kepada ubat. Kalau ubat pun sebenarnya tak bagus. Dia mengharap kepada ubat-ubat orang lain kan. Dia percaya kepada orang-orang lain yang sembuh. Macam mana lagi-lagi iklan-iklan produk-produk tertentu yang menjanjikan kebaikan, dia akan banyak habis duit sebab dia ada anxiety. Lepas tu dia percaya dia pun kuat, harapan dia tinggi, dia akan beli tak kisah. Memang betul, kita tak perlu, jangan berkira sangat buat duit kalau ada kan, kalau ada untuk sembuh kan. Tapi kita kena rancang lah, jangan sampai kita tertekan kewangan kita, tertekan sangat dengan ubat-ubatan dan kita pun tak sembuh. Kalau sembuh tak apa. So kita kena rancang kat situ. Dekat matahari pagi kita dapat vitamin D3 percuma yang cukup baik. Dapat pula enzim serotonin untuk kita mudah tidur. Maknanya kita dah jimat beli vitamin D3, suplemen melatonin kalau perlu, kalau kita tak boleh nak tidur, anxiety kita kuat. Dah jimat dekat situ kan. Dan ubat-ubatan kita cari yang betul-betul bagus. Saya dah bagi dah tips semalam apa yang bagus untuk perut. Itu dah cukup dah tu sebenarnya. So just apa lagi, kewangan kita pun boleh save. Orang sekeliling kita tak tekanan dengan masalah kewangan kan. Keadaan tak bertambah buruk kalau kita tak tekanan, orang lain tak tekanan buat kewangan. Kita pun nak sembuh cepat. So kita kena nak sembuh cepat tu, kita kena rancang lah. Kita kena rancang macam mana kita nak sembuh cepat. Saya dah bagi semalam. Kita jangan sakit lama-lama. Biar kita berkorban sekarang ni kan, 3-4 bulan saya cakap rata-rata yang sembuh 100% 3-4 bulan. Walaupun kita dah rasa sebulan tu dah sembuh dengan cara-cara yang saya buat ni, teruskan 3-4 bulan. Sebab kita nak make sure lah, sebab kita tak nak sakit ni kan. Kita tahu sakit ni kalau datang balik aduh jenuh pula, betul tak? So make sure walaupun kita dah amalkan cara ni dan rasa kebaikan dia macam aku dah boleh makan pedas 1 bulan, jangan dulu. Kekalkan 3-4 bulan sebab tak ada pun orang mati berpantang ni 3-4 bulan. Malahan ramai yang sihat. Betul tak? Macam tu. Tak ada yang mati pun. Malahan untuk sakit kronik-kronik yang lain berpantang yang macam ni bagus. Faham? So kekalkan 3-4 bulan. So kita cakap, kita dah mindset kat 3-4 bulan tu, baru mungkin kita akan sembuh. Kalau kita amalkan cara ni semua, makan yang saya tunjuk semalam tu selama 3-4 bulan, kita masih, kalau selama 2 bulan 2 bulan belum sampai kan, 2 bulan kita masih tiba-tiba reflux pula hari ni, jangan kecewa. Sebab saya dah cakap kita dah mindset 3-4 bulan nanti baru kita akan sembuh. So kita boleh keep istiqomah, kita tak cepat down, kita tak menyalahkan kita punya cara penyembuhan tu. Sebab memang rata-rata yang sembuh 3-4 bulan. So jangan expect kita sembuh awal. Jangan expect sembuh 1 minggu. Saya berpantang ketat-ketat 1 minggu, saya masih reflux. So kita macam kata tak berkesan. Memanglah tempoh rata-rata yang sembuh 3-4 bulan. So keep je walaupun reflux sentiasa berlaku. Saya masa berpantang semua, kawal cara hidup semua yang saya buat ni, bulan kedua pun masih lagi ada reflux sometimes.
hampir kecewa juga, tapi saya dah cakap 3-4 bulan. Okey, saya teruskan. Bila sampai 3 bulan lebih, saya dah sembuh sepenuhnya. So tak semestinya kita akan sentiasa sihat tau. Selalu akan jadi balik. So kita punya mindset tu, sekarang kita faham sifat dia. Sifat berpantang ni biasanya orang akan sembuh 3-4 bulan, bukan 1 minggu. So jangan expect terlalu tinggi. Jangan harap 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan sembuh, kan? Jangan terus kecewa, terus tak nak berpantang, dan terus kekal sakit sampai bila-bila. Jangan sakit berpanjangan. Begitu juga dengan apa? Ya, betul, selalunya akan jadi balik. Betul. Dia ada stage-stage dia untuk sembuh. Kalau lah kanser pun dia ambil, kalau nak sembuhkan dengan cara hidup, perubatan, kemo semua, ada stage-stage dia semua. Dia bukan, kalau dia dah stage 3, dia tak terus sembuh sepenuh stage kosong. Begitu. So kadang-kadang kita punya mindset tu jangan gelojoh sangat. Maksudnya kita sentiasa positif, sentiasa bersabar. Reflux kita dah sekarang sekurang-kurangnya saya dah bagi tahu kan, korang boleh faham lah. Nanti kalau reflux jadi, tak ada perasaan kecewa, tak ada menyalahkan kita punya cara perubatan ni tak jadi, kan. Kita dah tahu. So dalam 3-4 bulan tu berpantang ketat-ketat, tak ada cheat day langsung, kan. Keep gembira, happy dengan cara tu, ketat-ketat, sebab nak pastikan sembuh. Jangan lepas 1 bulan dah rasa okey. Memang akan okey kalau buat benda ni. Dah rasa okey sangat, memang tak ada reflux, terus makan pedas, terus makan yang tak elok, terus makan pantang-pantang yang membuat reflux tu. Lepas tu jadi balik, kan. Kalau tak jadi balik pun alhamdulillah lah, kan. Tapi kalau boleh janganlah. Apa salahnya 3-4 bulan, bukan kita mati pun berpantang 3-4 bulan, kita masih makan. Cuma kita kekurangan zat lah, ya. Kita akan kekurangan banyak yang diperlukan tubuh yang selama ni kita ada. Jadi kita kena ready. Sebelum kita berpantang tu kita ready. Kita tahu kita akan kurus. Mungkin kita akan nampak sakit kronik sebab muka kita kurus, kan. Begitu. Tapi kalau kita dah tahu, kita tak anxiety lagi teruk lah. Kita dah tahu aku berkurus memang sebab pantang, kan. Dia pun dah cakap kalau kita berpantang banyak yang diperlukan oleh badan tak dapat, jadi memang akan nampak macam sakit gitu. Tapi kenapa kita buat gitu? Sebab itu adalah cara untuk sembuhkan kita punya radang dekat esophagus, dengan dekat atas radang-radang dekat dalam perut lah. Itu cara dia. So nak tak nak biarlah nampak kurus, kan. Kurus tak semestinya tak sihat. Walaupun cikeding sangat, kan. Saya sebelum ni hilang 10 kilo sebulan. Sempat juga berfikiran negatif pada kurus tu, kan. So tapi top up balik kepercayaan tu sekali. Kurus sebab ni saya tahu orang yang sembuh rata-rata kawan tu, dia sembuh, dia kurus juga, dia kata, kan. Dia sembuh, dia kurus dulu, kan. Dia lalui semua tu, akhirnya dia sembuh. Dia tetap berpantang. So macam tu. Lebih 4 bulan saya Maznawati, betul, selalu akan jadi. Saya lebih 4 bulan baru rasa okey, kan. 4 bulan baru okey, baru rasa okey, tapi masih jaga makan. Okey, teruskan sampai sembuh sepenuhnya. Kalau boleh jangan lama-lama lah, sebab tu kita nak pantang tu ketat. Tak nak ada tipu-tipu, tak nak ada longgar-longgar. Sebab kita tak nak lama berpantang, sebab badan kita nak dapatkan balik semua. Kita perlu makan banyak benda sebenarnya yang kita perlu. Tapi sekarang kita dah tak boleh makan banyak benda yang bagus, even yang bagus pun, sebab dia tak bagus untuk kita punya sakit reflux ni. So sebab tu kita kena berpantang ketat-ketat. Kita target 3-4 bulan sahaja. 3 bulan lebih gitulah. Kita target gitu sebab kita tahu nanti kita jadi makin kurus. Bayangkanlah kalau kita berpantang 5 tahun, macam mana rupa kita lagi lah, muntah sakit lain boleh datang. Sebab tu kita pantang ketat. Tapi targetlah 3-4 bulan. Jangan berpantang sikit bulan ni, lepas tu makan benda-benda tak elok, amalkan cara hidup tak baik, stres balik, lepas tu kambuh balik, orang kata datang sakit balik. Lepas tu berpantang lagi, berterusan bertahun-tahun. Lama-lama kondisi badan kita pun makin tak elok, asyik-asyik radang-radang dan banyak benda yang tak cukup. Bila perut kita tak sihat, perut kita tak dapat memproses zat-zat tu menjadi kebaikan kepada tubuh kita, sebab dia tak berfungsi dengan betul. So jangan sakit lama-lama. Biarlah kita berkorban 3-4 bulan tu. Biarlah kita nampak kurus pun, kan.
Sebab itu adalah jalan dia. Pemakanan tu penting. Pemakanan tu kalau kalau tak dapat kebaikan daripada makanan tu, kita dapat keburukan. Dua je. So pemakanan sakit perut ni, percayalah, pemakanan tu penting. Berpantang tu boleh membantu kita. Okey. Sebab penyakit tu sendiri datang daripada pemakanan. Cara makan. Kita makan lewat kan. Kita makan pedas sangat. Makan benda-benda yang tak elok. So ubat dia ada dekat situ juga. Kita betulkan balik cara makan kita. Kita makan, kita pantang balik. Kita cover balik apa yang kita dah terlebih. Macam tu. Dan malahan pemakanan tu boleh membuat ramai orang sakit akibat pemakanan. Banyak penyakit yang datang daripada pemakanan. Contohnya gula, kencing manis kan. Lemak. So pemakanan tu penting. Gula, kalau boleh tengok video saya sebelum ni tau. Kepada yang tengok video ni, tengok video saya semalam. Dekat situ saya fokus kat pemakanan dengan cara hidup. Sekarang hari ni saya fokus kepada jogging dan cara senaman tadi kan. Tengok video saya semalam, fokus kepada cara pemakan dan cara hidup. So amalkan yang tu. InsyaAllah 3-4 bulan, saya tak janji tapi pasti korang akan dapat kebaikan dia. Nampak? Kalau betul korang sakit reflux dan anxiety. Anxiety senang je sembuh dia. Bukanlah senang tapi tak lama. Tak adalah senang. Saya tak cakap senang. Saya sendiri struggle tapi 3 minggu saya sembuh. Saya dengan struggle lah. Perlukan orang sekeliling. Tapi 3 minggu boleh sembuh. Ada orang 1 minggu boleh sembuh. Kan? Tapi reflux ni 3-4 bulan. Kadang-kadang so kalau ada soalan saya teruskan sebab jangan lupa tengok video saya semalam supaya korang faham sakit korang ni. Yang semalam tu lagi penting sebenarnya. Hari ni sambungan dia ada dekat grup ni. Kalau korang tengok live ni kat grup ni kan, korang klik nama saya, profile gambar picture saya, korang akan nampak post-post saya sebelum ni. Tengok dekat situ. Mana saya, macam mana cara makan saya, cara hidup saya, mana cara saya tidur, saya ubah dan kenapa. Cara saya ambil barang kalau jatuh, saya ubah dan kenapa. Malahan 3 bulan cara saya sujud, saya ubah demi kesembuhan dan kenapa. Korang tengok live saya semalam. So saya berkongsi ni sebenarnya memang masa sakit tu, dah nak sembuh tu saya dah bernekat dah sebenarnya. Saya nak sharing kepada semua sakit-sakit kawan-kawan, saudara-saudara saya. Saya ada saudara yang sakit ni, 2 orang yang sakit macam ni. Seorang ada kat grup ni. So saya memang dah nekat nak bantu sebab saya tahu, saya kasihan sebab saya tahu sakit ni bukannya kadang nampak macam elok je kan. Kadang nampak macam tak ada apa, tapi sakit ni sakit yang berat. Macam mana siksa ni kita nak sembuh kan, susah. Ada yang makan tahun. So saya dah nekat. Kadang makan tahun sebab cara kita salah kan. Saya dah nekat biar kita sharing, kalau boleh biar tak ada orang sakit ni. Okay. So nanti saya akan live lagi esok, ataupun nantilah saya akan live kat grup ni berkaitan ubat. Saya dah sharing pasal makan, pasal hidup, cara baring, cara tidur, cara sujud, cara bersenam pagi kan, macam mana, apa sebab-sebab dia. Nanti saya sharing pasal ubat pula. Ubat doktor. Ubat doktor bagus ke tak? Perlu ke tak? Kan? Ubat mana yang bagus? Yang doktor bagi korang tu bagus ke tak? Macam tu. Okey? Kena stop ubat doktor ke atau tak payah? Perlu ke kita ubat doktor ataupun tak payah? Ubat ni kita live besok. So begitulah. Salam positif, salam gembira untuk semua pesakit anxiety, dan salam kesembuhan. So assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.